Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa nasarahu wa walah. Amma ba'd. Tuan Imam, tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, setinggi-tinggi kesyukuran kita panjatkan kehadirat Allah Jalla wa Ala dengan izin limpah perkenan daripada Allah. Pada tahun baru ini kita dapat kembali duduk bersama untuk membicarakan firman Allah Subhanahu wa taala di dalam suratul Kahfi. Dalam kuliah kita yang lalu pada bulan 10 kan? 9 kita berhenti sampai ayat yang ke-50 yang mana Allah Subhanahu wa taala firmankan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ كَانَ مِنَ الْجِنِّ فَفَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِ أَفَتَتَّخِذُونَهُ وَذُرِّيَّتَهُ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِي وَهُمْ لَكُمْ عَدُوٌّ بِئْسَ لِلظَّالِمِينَ بَدَلًا. Dan ingatkanlah peristiwa ketika kami berfirman kepada malaikat, sujudlah kamu kepada Adam. Lalu mereka sujud, melainkan iblis. Dia adalah berasal dari golongan jin. Lalu dia menderhaka terhadap perintah Tuhannya. Oleh itu, patutkah kamu hendak menjadikan iblis dan keturunannya sebagai sahabat-sahabat karib yang menjadi pemimpin selain daripadaku? Sedang mereka itu ialah musuh bagi kamu. Amatlah buruk bagi orang-orang yang zalim pengganti yang mereka pilih itu. Baik, tuan-tuan yang dirahmati Allah, dalam ayat tersebut Allah Ta'ala tutup ayat dengan menyatakan pilihan yang dibuat itu ialah pilihan yang salah. Meninggalkan petunjuk daripada Al-Quranul Karim, meninggalkan petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya, lalu mengambil tipu daya, mengambil hasutan iblis dan keturunannya, merupakan satu tindakan yang zalim. Dan ia itu sesuatu yang mengundang kepada kemurkaan Allah Azza wa Jalla. Karena Allah ceritakan iblis itu fasaqa, telah ingkar kepada atur arahan Tuhannya. Kalau ada orang ikut, maknanya dia ikut ingkar macam yang dilakukan oleh iblis. Baik, tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita sambung dengan ayat berikutnya, iaitu pada ayat yang ke-51. Kalau siapa-siapa yang ada terjemahan Quran ke apa-apa depan mata dia, tuan-tuan, jangan kufur nikmat, pakat-pakat ambil lah belakang. Orang yang mewakafkan Quran apa semua tu kan, tentu dia mengharapkan pahala yang berpanjangan bila orang mai guna benda hak dia wakaf di surau dan sebagainya kan. Baik, dalam ayat yang ke-51 Allah firmankan, ma ashhadtuhum khalqas samawati wal ardi wala khalqa anfusihim wama kuntu muttakhidhal mudillina abuda. Mafhumnya, aku tidak meninggalkan mereka, aku tidak memanggil mereka menyaksi atau membantuku menciptakan langit dan bumi, dan tidak juga meminta bantuan setengahnya untuk menciptakan setengahnya yang lain. Dan tidak sepatutnya aku mengambil makhluk-makhluk yang menyesatkan itu sebagai pembantu. Baik, tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam ayat ini Allah nyatakan kepada kita, ma ashhadtuhum. Ini lanjutan daripada
Siapa tadi? Iblis dan keturunannya, syaitan tu. Aku tidak panggil mereka, maknanya tidak meminta bantuan daripada iblis ataupun keturunannya syaitan dan yang sama kuncu-kuncu dengannya. Allah tak ambil mereka tu untuk bagi bantuan kepada Allah dalam apa jua bentuk, bantuan ke, khidmat nasihat ke, tolong reka bentuk ke, apa pun langsung tak ada. Dalam bab apa? Khalqas samawati wal ard, dalam penciptaan as-samawat. Kita selalu ulang sebut dah banyak kali perkataan ini. Sama maknanya langit, bukan setakat yang kita nampak di awan biru, awan putih, awan cumulus nimbus apa tu saja. Bahkan 7 petala langit ni sampai ke menuju ke Sidratul Muntaha itu. Yang ciptanya ialah Allah Subhanahu wa ta'ala, tanpa ada pertolongan siapa-siapa. Tuan-tuan, dalam bab mencipta daripada tak ada kepada ada tu, Allah tak minta siapa-siapa pun tolong. Termasuk iblis, syaitan dan keturunannya dalam berbagai-bagai bentuk yang disangka oleh ramai manusia yang sesat bahawasanya golongan ini, puak ini boleh memberikan manfaat, boleh diminta tolong padanya, boleh diberikan pergantungan harapan kepada mereka. Semua itu adalah sangkaan yang salah. Kalau ada orang sangka selain daripada Allah Ta'ala ada benda lain, ada makhluk yang dia boleh minta tolong dalam urusan-urusan yang hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka itu adalah kepercayaan yang salah. Besar ke kecil kesalahan tu? Kesalahan tu sangat besar, kerana dia menyebab itu adalah termasuk dalam bab kesalahan akidah, dalam kepercayaan ni. Dalam ayat ini Allah Ta'ala beritahu Allah tak ambil langsung mereka tu untuk cipta langit dan juga tidak untuk cipta bumi. Wala khalqa anfusihim, dan juga tidak dalam bab penciptaan sesama mereka. Tuan-tuan, oleh kerana itu, atas titik kesedaran ini, atas titik kesedaran kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala yang maha hebat ini, kita diajarkan untuk sebut, untuk minta iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau ya Allah kami mengabdikan diri, dan hanya kepada Engkau kami minta tolong. Tak ada kuasa lain. Tak ada kuasa lain. Apa yang ada yang kita nampak berlaku tu adalah termasuk dalam bab hukum alam, cause and effect, sebab dan musabab, semuanya kembali kepada kuasa Allah Ta'ala. Ya, perkataan yang diajarkan kepada kita oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, apa dia? La haula wala quwwata illa billah. Tidak ada daya upaya, tidak ada kekuatan melainkan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kerana itu bila kita nak minta, bila kita nak jadi hamba, bila kita nak mengabdikan diri, yang kita tujukan seluruh pengabdian itu ialah hanya kepada Allah Jalla wa'ala. Bila kita nak minta pun, bila kita nak mohon, bila kita nak dapatkan rezeki, keberkatan, kesejahteraan, keselamatan, apa semua tu, mintanya dengan Allah. Selalu kita ulang, itulah antara inti maksud perkataan Allahus Samad. Bila kita susah, bila kita gundah gulana, bila kita susah hati, bila kita rasa duka cita, putih asa, apa saja kita rasa sangat getir, genting, perlu gantungkan pengharapan kita hanya kepada Allah Jalla wa'ala. Kalau i'tiqad yang seperti ini ada dalam diri kita,
Tuan-tuan takkan lintas orang cerita ke, tak kira siapa dia boh macam Tok Chow tu duk boh nama apa benda tu, biji tasbih besar atas tengkuk pun kita takkan percaya. Lagi lah rupa macam tu, lagi tak boleh percaya. Yang kata boleh pergi minta dekat makhluk ghaib, rijalul ghaib, pergi minta kat roh yang nu, pergi minta kat roh yang ni, nama ahli naubah ke, ahli taubah ke, ahli apa pun, jangan duk merepek benda tu. Tak ada, tidak diajarkan oleh Quran, bertentangan dengan yang Allah Ta'ala bagi tahu. Boleh pula yang pergi ajak petua, kalau nak pergi sana minta kat kawan ni, pergi sana minta berkat yang sini, dengan perkataan-perkataan yang mengoyak-ngoyakkan akidah. Orang duk bahas tentang boleh tak sebut Merry Christmas ke apa semua tu kan. Merry Christmas tu dah bahasa dia macam tu, memang bahayalah. Kalau takat selamat menyambut apa semua tu kan, perkataan selamat menyambut tu pun dia ada ruang yang nak kona lagi, tahu tak tuan? Nak kona apa kita, saya bukan redha dengan agama dia, saya nak suruh dia fikir bila dia beraya, dia jangan tengah langgar, selamat dari dia, lawat kita. Boleh lagi nak pergi kona. Pulang tuan-tuan, nak pakai tu ke, nak pakai tak bagi ke, tu pulanglah. Benda tu orang dah bincang lah. Tapi kalau dalam bab dia kata bila kita berjalan nak pergi masuk hutan, bila kita minta tolong, yang tu nak lari pergi mana maksud tu? Tak ada ruang nak pergi kona dah, kata maksudnya bukan depa yang selamatkan, tapi minta kat minta dekat apa nama yang dinamakan rijalul ghaib, tuk wali, benda hak tak ada tu. Ambil tugas dan kedudukan hak pengabdian kepada Allah Ta'ala tu dalam bab doa dan pengharapan, kita pitalah pergi minta dekat benda-benda yang macam ni. Hak ni tak ada ruang nak kona tuan-tuan. Memang koyak akidah kita, rosak. Kerana itu Allah Subhanahu Wa Ta'ala terangkan kepada kita dalam ayat ini supaya kita sedar. Allah bagi tahu, kutlah ada orang tak perasan, malam ni kita kena bagi sedar. Allah tak minta tolong siapa-siapa. Allah tak delegitkan kuasa kepada sesiapa pun untuk ambil alih hak Allah Ta'ala di dalam ibadah dan doa. Itu hak Allah. Dan kerana itu dalam ayat ini Allah Ta'ala katakan, wa ma kuntum muttakhidhal mudhillina aduda, dan tidak sepatutnya aku mengambil makhluk-makhluk yang menyesatkan itu sebagai pembantu. Aduda ni maknanya sangga, sebagai pembantu, penguat. Tidak layak, tidak wajar, tidak layak bagi Allah Ta'ala nak ambil. Dalam ayat digunakan perkataan al-mudhillina. Dia ada dua tuan-tuan. Satu dipanggil, kita jumpa dalam surah Al-Fatihah, dipanggil apa? Dhalin, kan, ujung tu kan, yang tu maksudnya orang-orang yang sesat. Dia tu sendiri sesat. Apa beza dengan yang ni al-mudhillin? Al-mudhillin ialah dia tu sesat pasal dia tak ikut ajaran Allah Ta'ala. Mudhillin dia ajak orang lain sama untuk serupa sesat macam dia. Sesat dah selesai. Pergi kempen pula, pergi ajak orang untuk turut sama sesat macam dia, tinggalkan ajaran Al-Quran. Boleh atas nama petua orang tua-tua ke, boleh atas nama ajaran dalam kitab lama ke, boleh kata dalam ajaran kitab Veda ke, kitab Sanskrit mana ke. Bila dia tak sama dengan apa yang diajarkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala, yang tu cop dia yang Allah bagi, dan Allah Ta'ala kata tak layak, tak layak bagi Allah Ta'ala nak ambil mereka tu sebagai penyangga, sebagai tolong penguat kepada Allah Ta'ala. Allah tak perlukan yang tu. Maha suci Allah Subhanahu Wa Ta'ala daripada sebarang bentuk kelemahan. Yang sampai orang nak minta-minta benda pelik-pelik macam tu. Jadi kerana itu tuan-tuan, bila kita nak minta, kita minta dengan Allah Ta'ala nah.
bila kita berdoa, doa tulus ikhlas kita kepada Allah. Tak payah guna benda-benda yang mengarut-ngarut hak yang tidak diajarkan. Kalau kut-kut ada hak Nabi ajak sepatah betul benar daripada Nabi, kita ikut. Kalau kut-kut ada, tapi tak ada petunjuk Nabi tentang benda yang macam itu. Yang ada ialah Nabi suruh berdoa minta kepada Allah. Ud'ullaha tajid tujahak, wa'budullaha, abdikan diri kepada Allah. Nabi kata, dan Allah Ta'ala pun kata dalam banyak ayat, فَإِذَا سَأَلَكَ عَنِّي عِبَادِي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ. Kan kalau kita baca ayat tu, kalau orang tanya kepada engkau, hamba aku tanya kepada engkau tentang aku, bagi aku ni dekat, aku perkenankan doa apabila dia minta kepadaku. Minta tu dengan Allah, Allah perkenankan, bukan boleh minta dengan benda lain. Baik, ayat yang berikutnya. Wa yawma yaqulu nadu syuraka'i alladhina za'amtum fada'uhum falam yastajibu lahum wa ja'alna bainahum mawbiqa. Dan ingatkanlah pada masa Allah berfirman, nadu syuraka'i, panggillah sekutu-sekutuku, alladzina za'amtum, yang kamu katakan itu, yakni untuk menolong kamu. Fada'auhum, lalu mereka memanggilnya. Falam yastajibu lahum, tetapi sia-sia sahaja, kerana makhluk itu tidak menyahut seruan mereka. Wa ja'alna bainahum mawbiqa, dan kami jadikan untuk mereka bersama sebuah tempat azab yang membinasakan. Benda ni tuan-tuan, masa hidup kat dunia orang pakat lawan perang, hak geng nu rakam ceramah kok ni, geng ni rakam ceramah kok tu, bagi pakat lawan fakta, nak bagi betul, legakkan hujah, kan? Dunia pakat boleh berlawan. Dunia orang boleh hantar samsing, boleh hantar depan rumah, pi ugut dan sebagainya. Di dunia orang boleh buat apa? Hantar netizen, bagi bahasa bagus-bagus punya, pi serang dalam Facebook, serang dalam media. Tu dunia. Kat dunia boleh buat macam-macam benda. Tapi kehidupan kita, kira bicara kita bukan berhenti kat dunia ni saja. Kalah menang hak dunia ni satu perkara, tapi yang penting ialah apa yang bakal berlaku selepas daripada habis kehidupan kita di dunia ini. Selepas Allah Ta'ala terangkan kepada kita tentang hak ubudiyah itu ialah kepada Allah, hak memohon itu ialah kepada Allah, hak meyakini bahawa saja seluruh alam ini diatur carakan oleh Allah, bukan oleh makhluk lain, bukan malaikat, bukan ada Tuhan yang dikatakan anak Tuhan seperti mana pandangan beberapa golongan Yahudi Nasaranya, ataupun yang pergi kata kalau Quraisy dulu dia kata anak-anak Tuhan, ma'adzallah. Ataupun bagi sebilangan, kalau kita baca kajian Wami, dan banyak lagi ulama yang kaji tentang salah satunya geng yang dipanggil Birlawi. Birlawi kan? Apa jenis sebutan tak tahu. Yang menyangka bahawasanya alam ini, dia kata di hidup dia ada orang baik, orang soleh. Bila orang soleh tu mati, ruh dia ni akan berkeliaran di alam. Jadi orang soleh ni lah nanti yang akan tolong kita. Bila kita berdoa kena minta kat mereka. Mereka ni nanti akan tolong pi betulkan apa betulkan apa benda semua sekali tu. Benda-benda yang macam ini menyalahi ajaran Quran, menyalahi ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu dipanggil orang yang ambil benda-benda yang macam ini, ambil tempat
Allah Subhanahu wa taala. Tapi dia berkata kami tak ambil tempat, tak alihkan tempat Allah taala. Allah tetap Allah Tuhan, kami sembah Allah taala juga. Dalam masa yang sama hak ni kami minta tolongan depa. Masuk akal yang tu. Dia kata bukan kami tak sembah Allah taala, mayang-mayang serupa biasa kata. Puasa-puasa. Cuma time doa tu kita rasa depa ni ada kuasa, jadi minta kat depa sama, depa tu dekat dengan Allah taala, jadi depa boleh bawa hasrat kami kepada Allah. Tuan-tuan, kalau ada orang jawab yang macam itu, ni musim la ni dalam zaman kita ni, jawapan itu sama macam jawapan Quraisy kepada Nabi. Sama macam jawapan umat-umat terdahulu kepada Nabi-Nabi mereka. Berkata, ma na'buduhum illa liyuqarribuna ila Allahi zulfa. Kami ni tidak mengabdikan diri kepada mereka, melainkan untuk menjadikan mereka tu mendekatkan kami kepada Allah sebagai wasilah, sebagai tukang rekomen, tukang bagi dekat. Dan kalau tuan-tuan tak usah kata mengaji tinggi banyak dak, kalau tuan-tuan tengok yang agama Kristian, kita ambil contoh senang Kristian yang ada ajaran sebutan dia apa tu, Tuhan tiga depa tu, Trinity depa tu, depa tak tolak tepi Allah Taala, tetap di Tuhan Bapa. Tapi dalam masa yang sama depa sembah yang dinamakan Jesus. Jesus tu dia kita sebagai Tuhan, minta kat dia, sembah dia. Dalam masa sama hak Tuhan Bapa tu pada pandangan depa Tuhan juga. Jadi benda yang macam tu terima ke tak? Kita tak terima. Allah Ta'ala tak terima benda tu. Nabi tak ajar kita untuk terima yang macam tu. Jadi sebagaimana kita dilarang, bila tuan-tuan, kan kita dilarang untuk tolerit benda yang macam itu, maknanya kita akan kata benda tu salah, akidah macam tu salah, siapa yang percaya begitu dia boleh dia keluar daripada agama. Samalah juga tuan-tuan, kalau ada orang yang menyangka dia pergi dekat makam mana-mana yang disangka wali ke apa ke, dulu ni tuan-tuan, saya rasa macam tak ada tau benda-benda macam ni, tak kawan. Tapi bila kita depan mata sendiri, kita duduk tengok kan, satu ketika dulu, lepas tu dia redah, tak ada dah cerita kempen-kempen orang nak pergi ke kubur, nak pergi sembah kubur, redah lama dah. Ada pun adalah di Pulau Besar Melaka apa semua. Tapi bila main dengan rakam apa semua ada ni, aktif balik geng-geng macam ni, dia revive balik. Kempen balik supaya semua orang pergi ke kubur, duduk di kubur, buat benda acara apa yang benda yang dah lama dah bagi bersih dah. Masuk apa-apa hari tu ni mandi sapak kan. Tok kita apa lama tinggal dah benda macam tu, tak ada dah. Tiba-tiba dia main balik untuk revive balik benda-benda hak yang telah disepakati akan kerosakan akidah tentangnya. Jadi benda yang ni dia bukan berhenti di sini, dia akan habis di sini. Dia bukan lawan siapa kuat dekat dunia. Dia akan tengok nanti penghujungnya di hari akhirat nanti. Wa yauma yaqulu, ketika mana nanti hari tersebut Allah Taala nanti akan berkata, Allah kata kat geng-geng hak yang boleh berdoa minta kat benda-benda selain daripada Allah Ta'ala ni, tak kiralah dia patung berhala, yang nama Jesus, yang nama apa semua yang lain-lain tu, yang nama ahli naubah ke mak nenek apa tu kan, nadu syuraka'i alladhina za'amtum, panggil Tuhan Tuhan yang hampa syirikkan aku dengannya. Panggil yang penduk minta sangat tu, hantu raya Malim Deman, apa lagi yang duk hantar buang sel, yang apa semua minta izin masuk pergi ke laut, yang nak pergi hutan betul kan, yang minta macam-macam bagi kat depa tu kan. Nadu syuraka'i alladhina za'amtum, panggil depa tu, panggil saja. Panggil tak? Panggil tu untuk boleh tak depa tu berperanan dan berfungsi sebagaimana Tuhan Rabbul Jalil di mahkamah padang mahsyar nanti. Boleh tak depa yang jadi yang dijadikan sebagai syirik, yang disyirikkan itu, yang kita sekutukan dia tu dengan Allah Ta'ala tu, na'udzubillah, boleh tak panggil dia nanti, minta dia selamatkan penyembah-penyembah ini
pendoa-pendoa ini daripada kemurkaan Allah Ta'ala. Panggil mai. Benda tu betul ke boleh? Allah Ta'ala kata allazina za'amtum, yang kamu dakwa, yang kamu kata, mereka sendiri pun tak boleh buat apa. Patung tu pun tak boleh nak buat apa. Itu yang selalu kita baca ibaratkan dalam kisah Nabi Ibrahim alaihi salam kan. Sebesar-besar patung yang disembah oleh umat di zaman Nabi Ibrahim tu, dia tu pun tak boleh selamatkan geng dia daripada kena pecah dengan Nabi Ibrahim. Tak. Walaupun dari sudut rutin harian mereka tu, daripada sembah patung berhala tu pun semua kan, mereka sembah, mereka dapat rasa kadang-kadang tu, oi, mereka ni perkenan, dia dapat benda-benda yang dia minta tu. Dia dapat benda yang dia minta tu, bukan patung berhala tu bagi, Allah yang bagi sebagai satu ujian, sebagai satu, ialah Allah Ta'ala nak bagi. Tapi dia salah sangka lah, itu kat dunia. Maka kalau kat dunia ada orang yang boleh sangka ada roh orang mati, tok wali pun semua yang boleh memperkenankan doa, boleh mustajab, bagi bantuan, boleh melindungkan kita daripada segala mara bahaya apa semua tu kan, nanti ke akhirat dipanggil balik mayang tu. Agak-agak apa orang-orang yang ni akan buat? Dan Allah Ta'ala kata nadu syuraka alladzi za'amtum, panggil mereka, mereka panggil pencari, fada'auhum, penyembah-penyembah apa semua ni, panggil, pergi cari siapa benda-benda ni. Agak-agak dapat tak? Allah Ta'ala bagi jawapan siap-siap kat kita dah. Benda ni nak berlaku lambat lagi tau. Habis kita mati, tak berapa kurun lagi lepas kita mati, baru akan berlaku kiamat. Lepas kiamat sekali baru nak bangkit pula di padang mahsyar. Dalam tempoh tu punya panjang tu, nak sampai kepada senario scene babak tu nanti lambat lagi ni. Tapi Allah Ta'ala dah tunjuk kat kita trailer dari sini dah. Tengok dah dia punya gambar tu ada dah, Allah abad dalam Quran. Bila panggil tu nanti, falam yastajibu lahum, mereka tak boleh nak sahut pun panggilan tu. Jangan kata nak pi tolong selamat, jangan kata nak pi tolong bela. Selamat dah tentu tak boleh dah. Nak tu pi tolong bela pula kata tak apa, depa ni sembah kami, sembah aku, sembah apa semua ni sebab tak ada. Tak boleh nak bela. Bukan tak nak bela, orang tu panggil nyaut pun tak boleh. Maka panggilan itu hanyalah panggilan yang sia-sia. Sebagaimana ia sia-sia Allah Ta'ala tunjukkan ayat ni di akhirat nanti di padang mahsyar, panggil mereka tu sia-sia, demikian jugalah ketika di dunia ini bila minta bergantung harapan kepada makhluk-makhluk ini, minta kepada selain daripada Allah Ta'ala ini, itu ialah doa dan pengharapan yang sia-sia. Kalau orang kata, tapi kami dapat semua yang kami minta. Minta nombor ekor pi tokong tu, minta nombor ekor dapat apa kata? Dapat tu bukan pasal tokong tu bagi. Dan berapa banyak pula yang minta tak dapat? Allah Ta'ala juga yang menentukan dapat tak dapat tu. Itu perbuatan yang sia-sia. Bukan sekadar sia-sia, dia tidak boleh menyelamatkan daripada murka Allah Ta'ala. Dan Allah Ta'ala, kalau bahasa kita lah katakan, hang dengan hang punya penyembah-penyembah menghimpun sekali, pergi duduk sekali satu tempat, satu bekas dalam tempat yang diazab. Di dalam Quran Allah Ta'ala kata waja'alna bainahum mawbiqa, Allah jadikan untuk mereka, kami jadikan untuk mereka bersama sebuah tempat azab yang membinasakan. Maknanya duduk dalam neraka. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, dua ayat ni
sambung dengan ayat yang sebelum, ayat 50 tu, nak menerangkan permusuhan yang sangat ketara, yang sangat nyata, yang jangan ada rasa ragu-ragu. Kita memang bermusuh dengan iblis dan keturunannya, dengan syaitan. Dia berupa sebagai dengan jin, syaitan juga. Dia berupa dengan rupa manusia, syaitan juga. Bila diajak untuk mengingkari, dia punya ayat ini, fafasaqa an amri rabbih, dia fasik, dia ingkar dengan arahan Tuhannya. Yang tu musuh kita. Kalau pi ambil depa jadi geng, ambil depa tu jadi sebagai tempat kita berharap, ambil depa tu jadi sebagai tempat kita mohon doa, nak pergi kata rukuk sujud dak ko tak buat yang tu kan. Hak tu orang yang main surah masjid dia tak buat ko, hak tu walaupun ada kalau tetapi tengok dalam media sosial kita yang pergi sujud dekat kubur pun ramai. Ngah pakai sabar ke jubah pergi sujud dekat kubur. Kubur dah jadi macam ngapa, dengan bunga ngapa semua duk ada kan. Benda yang puluh tahun Nabi dan para sahabat bentras boleh main kat kita. Orang pergi tukar balik, nak pergi balik pada ajaran jahiliah dulu tu. Lepas tu mempertahankan cara bermati-matian pula tu. Takkan sampai tak ada hati nurani langsung nak boleh fikir. Tak payah ngaji agama tinggi sangat tuan-tuan untuk tahu benda tu salah. Rukuk dan sujud kepada kubur ni tak ada satu orang tak kata mengaji kelas 4 ke mengaji apa ke agama ni, dia boleh tahu dah salah benda tu. Tapi kalau tuan-tuan tengok dalam media sosial, dalam Facebook apa, dia punya tahan tu, wih dahsyat. Tak tahu macam mana sampai tak hilang pertimbangan yang macam tu. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, iblis, syaitan musuh kita, jangan duk buat jadi kawan, jangan duk minta tolongan depa, jangan jadi ikut atau cara depa sampai meninggalkan ajaran Allah Ta'ala, tinggalkan ajaran Rasul. Jangan mensyirikkan Allah Ta'ala dengan benda-benda yang macam ni. Kalau orang kata hak ni bukan syirik, kalau pi sujud, rokok, sujud kat kubur tu bukan syirik, benda apa syirik tak tahu. Kalau boleh minta pada selain daripada Allah Ta'ala dalam urusan-urusan yang gaib macam tu bukan syirik, tak tahu nak kata lah syirik tu jadi apa. Tak ada kot syirik kan? Dan kesudahan untuk semua benda ni Allah rangkum buh sekali, nak apa duduk dalam neraka sekali. Yang menyembah dan yang disembahkan duduk sekali. Yang tu. Baik. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita tengok sikit lagi. Dalam ayat yang ke-53 Allah Taala kata, "Wa ra'al mujrimuna an-nar fa dhannu annahum waqi'uha wa lam yajidu 'anha masrifa." Dan orang-orang yang berdosa itu tetap akan melihat neraka. Maka yakinlah mereka bahawa mereka akan jatuh ke dalamnya dan mereka tidak akan mendapati sebarang jalan untuk mengelakkan diri daripadanya. Tuan-tuan muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita bila baca ayat Quran ni tuan-tuan, dulu kita selalu sebutkan, dia kena ada satu dipanggil imajinasi. Saya kutub dia guna istilah taswirul fanni. Kita gambarkan bagaimana suasana tu. Kita follow sekuen cerita ni, sebab dan akibat. Akibat daripada minta ataupun mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala, kan? Lalu dicampakkan duduk dalam tempat azab. Bila pakat campak ni tuan-tuan, ialah dia kan kita masa dia pada masyarakat ramai ikut giliran nak kena lempak tu. Yang masuk syurga, yang kena lempak masuk neraka.
Maka Allah Ta'ala beritahu kepada kita babak yang seterusnya daripada padang mahsyar ni nanti, al-mujrimun, golongan yang dinamakan al-mujrimun. Perkataan mujrim ni penjenayah, dalam istilah moden kita gunakan sebagai penjenayah, tapi dalam bab ini dipanggil orang-orang yang berdosa. Dan sebesar-besar dosa, sehina-hina kesalahan, seburuk-buruk kezaliman ialah syirik kepada Allah Ta'ala. Tu hak paling besar sekali lah tu. Dan dia turun ke ranking dia yang Nabi ada sebut dalam hadis tentang as-sab'ul mubiqat, 7 perkara yang memusnahkan tu, yang mengundang azab tu, ranking dia kan. Jadi Allah Ta'ala kata wara'al mujrimun, ni orang-orang yang berdosa ni tadi, orang-orang yang melakukan jenayah, mengingkari Allah Ta'ala, yang geng syaitan tadi ni, nampak apa? Nampaklah api neraka, ditunjukkan kepada mereka api neraka. Nampak api neraka tu, apakah perasaan yang ada? Kalau kat dunia, kita kat dunia kan, bila kita bacakan ayat Quran, bila kita cerita Quran, mana habuan cerita pasal azab ke benda tak elok, yang tu kena kat depa, bukan kita boleh kata begitu. Ayat ni depa, ini depa lah, kamu tolak kat orang lain, tak ada kena mengenang kita, kita tak kasar pun. Dia bukan nak kasar ayat-ayat tu bicara kat kita. Bila dipaparkan tentang ancaman neraka apa semua tu, tu geng nu, kita tak ada, kita tak buat, kita kata kita tak ada kena mengena. Mungkin kita rasa begitu, tapi hakikatnya di hari akhirat nanti, kalau orang tu mujrim, orang tu orang berdosa, buat salah banyak ni, buat jenayah yang sebesar-besar yang kita katakan syirik tadi ni, bila dia nampak neraka, fadhannu annahum muwaqi'uha, lalu mereka yakinlah. Dalam perkataan ini digunakan perkataan zan, tapi zan di sini maksudnya zan yang yakin. Dia bukan agak-agak, tapi maknanya bila nampak, pada anda kena agak dah. Macam kalau tuan-tuan kan, jadi speed bagusnya kereta bawa laju kan, elok lintas laju, tiba pap, lampu menyala, kena kedua lampu, pergi dah, kena agak dah. Pasal apa? Kita tahu speed kita 14 atau 110 kan, kata dah kena agak aku. Yakinlah kita. Maka lepas tu sampailah kepada kita surat speed trap. Tunggu pula lah hari keluarga Malaysia, dak potong 70%, beratoklah 2-3 hari. Itu masa kat dunia kita rasa ulama kena dah kan. Ataupun tuan-tuan tengah bagus sembang telefon masa tengah driving tu, tiba-tiba ada roadblock, boleh tahan, kena dah, kata tahu dah, pasang dah kena kat aku, kita dah rasa dah. Tapi geng ni dia bukan takat salah pandang pengemudi trafik tu je. Nampak neraka tu, fadhannu annahum muwaqi'uha. Bila nampak je neraka, pakat yakin dah, kata memang duduk dalam lidah kita, tak lari dah, tak boleh nak lari dah pun. Nampak neraka, maka mereka pun yakin annahum muwaqi'uha, bahawasanya mereka akan jatuh ke dalamnya. Macam mana boleh jadi macam tu? Pasal masyarakat dunia tu memang duk buat benda kelaku, nak bawa pergi ke sana. Dia akan rasa begitu. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah Taala bagi gambaran awal kat kita benda ni, supaya kita tak lalu benda ni, supaya babak-babak ni tak kena kat kita. Kita carilah jalan lain. Jangan sampai kita termasuk dalam al-mujrim. Yang tu. Bila nampak. Tapi bila depa ni nampak terus kata dah, kena dah kat aku. Kena dah kami, memang payah masuk dalam tu dah. Walam yajidu anha masrifa. Kalau kat dunia kita ni kadang-kadang tuan-tuan, bila kena tu duk rasa tang mana, banyak-banyak depa duk hantar light, lampu ada speaker, ada apa? Ada polis roadblock ke apa ke, kita fikir aku ada lorong mana nak cilok nak lari, kita pergi kona lari kan. Kalau boleh lagi tambah, kalau jenis bawa motor, jenis tak ada lesen, jenis apa semua kan. Tengok kan kalau polis buat operasi kan, berapa ramai yang patah balik motor, pergi kona aku ni, buat macam-macam cara lah nak bagi pelepas diri. Pasal dia kira ada ruang untuk lari, boleh buat macam tu.
Ataupun kalau kita duduk, kita kena pun, kadang-kadang bila kena tahan tu, dan lagi bertojai, dah lagi pergi minta maaf, dah lagi pergi kona konin, haba jangan kena tulis surat apakah. Kalau hak yang berani lagi, na'udzubillah, boleh sanggup pergi huluk lagi, jangan saman. Dia kira ada jalan pelepah lah tu. Dunia tu tak boleh fikir macam tu. Ataupun kalau kata kena main dapat surat saman pun, kita tunggu hari bila nak dapat diskaun 50%, 60%, 70%, kena hak baru ni 80%, tak tidur malam pakai nak bayar kan. Ada lagi pelepah tu, boleh lah ada lah sikit kan. Tapi bila mai hari akhirat ni, bila nampak neraka tu, nak patah balik dunia tak boleh dah. Tak ada dah dunia. Nak patah balik ke dunia tu tak ada dah dunia tu nak patah balik. Yang kita kata farji'na na'mal salihan. Entah pagi Jumaat duk baca Rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal salihan inna muqinun. Tuhan kami, absarna, kami nampak dah, wa sami'na, kami dengar dah. Nampak tu nampak depan mata neraka tu. Sami'na, kami dengar dah rintihan, pekik, lolongan, raungan, kesakitan orang yang kena lepak dalam tu. Kengerian dia. Farji'na, kembalikan kami. Mana? Patah balik ke dunia. Nak buat apa patah balik dunia? Na'mal salihan, kami nak buat baik. Inna muqinun, sesungguhnya kami yakin. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, habis kuat boleh minta patah balik ke dunia, dan minta tu pun tak ada guna apa, memang tak dapat. Bila kita mati dah duduk dalam kubur, tutup dah kita, tak ada apa dah dunia kita ni. Orang main simpan, kita simpanlah. Dah umur berapa simpan tak tahu dah. Kemarin dulu kawan sama umur ni, semua kerja 48, 49 lebih dah. Tak ada lah dunia untuk dia. Habis dah lah. Tunggu dah dalam kubur pula lah. Tu kubur. Ini masuk ke akhirat pula. Falam yajidu anha masrifa. Tak jumpa jalan nak lari dah. Ayatnya ialah tak jumpa jalan nak lari daripada neraka yang depa ni tahu memang kena masuk dalam. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi oleh kerana itu, kita baca ni cerita neraka ni ngeri, memang ngeri, tapi sebenarnya Allah Taala cerita kat kita tu bukan sekadar nak rasa ngeri, takut habis dekat tu je ada. Patah balik tadi, benda apa yang nak bawa pergi ke neraka tu? Hak tu yang kita nak kena avoid, hak tu yang kita nak kena jauhkan diri. Hak tu yang kita tak boleh bersekongkol. Jadi kerana itu tuan-tuan yang dirahmati Allah, mudah-mudahan bila kita banyak baca ayat Quran, bila kita banyak baca peringatan Allah Subhanahu wa taala, kita akan sedar, kita akan cuba elak daripada berlaluan yang mengerikan ini. Wallahu ta'ala a'lam. Habis kita ayat sampai 53. Kalau ada apa-apa yang tuan-tuan nak bincangkan, nak tanyakan, silakan. Ada apa-apa? Tak ada apa nak? أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. السلام عليكم.